Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Palung? Anak Palung dalam tahun 4 yang baru sahaja belajar sejarah. Jadi Alhamdulillah. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar berkaitan tentang apa itu sejarah. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita masuk dalam topik kita, anak-anak Palung ingat tak apa yang berlaku pada tahun lepas? Ingat tak? Apa-apalah yang berlaku pada tahun lepas? Okey, contoh dia apa dia? Tahun lepas kita tak sekolah sebab PKP. Jadi yang lepas tu, tahun lepas tu dia jadi apa? Dia jadi sejarah. Jadi yang lepas itu adalah sejarah. Jadi itulah yang kita nak belajar. Sejarah adalah perkara-perkara yang berkaitan tentang peristiwa yang lepas, sebab, akibat dan apa kesan dia kepada ketamadunan manusia. Boleh faham semua? Itu yang pada minggu lepas. Okay, pada minggu ni kita sambung pembelajaran kita dalam topik yang satu, topik sama juga, topik satu, mari belajar sejarah. Tapi hari ini kita nak belajar adalah tentang sumber-sumber rujukan sejarah. Jadi sejarah ni mesti ada sumber, bukan kita dengar cerita je. Kita mesti ada sumber rujukan kita. Jadi Palung dah siap kadang ni, boleh anak-anak Palung tengok. Iaitu sumber sejarah ni kita ada dua. Di mana kita nak dapat sumber sejarah? Di mana kita boleh dapat sumber sejarah, cerita sejarah tu yang lepas tu? Contohnya COVID yang semalam tu kita boleh cerita yang lepas kita ambil daripada mana? Daripada TV, daripada majalah, daripada cakap orang-orang dan sebagainya. Itulah sumber yang kita dapat maklumat. Tapi dalam sejarah yang kita belajar tahun 4 ini ialah sumber yang pertama ialah sumber premier. Apa maksud sumber premier? Sumber premier adalah sumber asal. Sumber asal yang belum lagi diolah-olah, belum lagi dicerita orang. Sumber asal. Contohnya ialah kalaulah contoh paling mudah kita tengok dekat Perak. Dekat Perak, apa ada sumber asal kat Perak? Kat Perak ni banyak sumber asal. Penempatan masyarakat majoriti, macam-macam lah. Jadi kita ambil contohnya dekat mana? Dekat Lenggong. Dekat Lenggong. Lenggong ada apa? Betul, Perak Main. Dekat Lenggong ada Perak Main. Itu adalah salah satu ialah artifak yang ada sebagai bahan bukti yang pertama. Maknanya belum ada orang olah lagi kita jumpa. Ataupun satu lagi di mana? Di Kedah. Di Kuala Muda Kedah. Di Kuala Muda Kedah kita ada di situ ialah Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua situ ada artifak-artifak dia yang boleh kita kaji. Itu namanya itulah sumber asal. Maknanya belum lagi diolah, sumber asal. Sumber asal ni boleh kita ambil daripada fosil. Tengok tak? Fosil, tahu ke fosil? Fosil adalah satu benda ditinggalkan satu masa yang lama di endapan tanah dan sebagainya. Fosil ni juga boleh jadi petroleum tau. Petroleum. Contoh di dasar laut dan sebagainya lah. Fosil. Tapi ini kita belajar sejarah lah. Fosil lah apa dia? Dinosaur. Contohnya orang jumpa tulang besar dinosaur. Ataupun di Sungai Lesung. Di Sungai Lesung bila kita gali tanah dekat Lombok, kita jumpa satu tulang ikan yang besar. Itu namanya fosil lah. Bukan seperti tulang saja, mungkin kulit kerang, mungkin dalam bentuk daun-daun, mungkin dalam bentuk batu-batan dan sebagainya. Yang lama itu dinamakan fosil. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip ni adalah tulisan. Manuskrip ni adalah tulisan orang dulu, tulisan lama-lama. Tulisan lama-lama. Manuskrip ialah sumber. Jadi di sana lah orang akan rujuk. Contohnya dalam bahasa Ibrani ke, orang Yahudi dahulu ke. Dia ada manuskrip dia. Ataupun dokumen rasmi. Dokumen rasmi yang lepas. Contoh dokumen rasmi yang paling mudah ialah dokumen rasmi apa dia? Contoh dia. Kemerdekaan Tanah Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu ketika itu. Ada dokumen rasmi pada 31 Ogos 1957, maka pihak British memberi kebenaran, memberi keputusan bahawa negara Malaysia, negara Persekutuan Tanah Melayu ketika itu merdeka pada tahun 1957, 31 Ogos. Itu dokumen rasmi. Ataupun artifak. Artifak ni banyak dalam berbagai-bagai bentuk yang boleh kita jumpa. Artifak ni satu bahan yang tinggal dalam gua ke, contohnya dalam gua. Saya pernah pergi ke Sarawak. Kalau sudah pergi ke Sarawak, boleh masuk dalam gua, tengok. Paling mudah lah kita masuk dalam gua Tempurung dekat Gopeng. Dekat gua kita akan nampak. Di gua tu dah ada tulis-tulis. Dah ada tulis macam-macam lah, gambar. Dah ada tulis kan. Zaman dulu
orang zaman dulu dia menceritakan tentang kehidupan mereka pada dinding-dinding gua. Contohnya dia ada orang, dia punya orang kan, dia ini gambar rusa, gambar rusa contohnya apa ni, panah rusa. Mana menceritakan tentang aktiviti dia ketika itu ialah memanah rusa. Ataupun ada gambar ikan dan sebagainya. Tak kisahlah gambar apa-apa pun. Itu contohnya itulah. Itu juga sebagai satu artefak. Jadi semua ini bahan ini adalah yang belum lagi diolah oleh mana-mana pihak. Ini namakan dia sumber primer. Manakala sumber sekunder ialah yang telah diolah. Maknanya ada orang telah mengolahkan benda yang pertama. Contohnya kita boleh baca tentang fosil, tentang artefak perak Ming di dalam buku, dalam buku sejarah ataupun dalam buku rasmi perak daily ke, tak kisahlah. Contohnya dalam majalah apa yang selalu ada zaman dulu, majalah Mastika. Contohnya majalah Mastika ada, dalam risalah, dalam surat khabar dan sebagainya, ataupun dalam rakaman video, radio dan sebagainya. Ini juga dia katakan adalah sumber kedua yang telah diolah daripada sumber yang pertama. Jadi anak-anak kalau boleh faham. Jadi sumber sejarah kita boleh ambil daripada dua benda. Satu, sumber primer ialah sumber yang pertama, sumber kedua adalah sumber sekunder adalah sumber yang kedua. Okey, boleh faham? Ini yang pertama yang anak-anak Pak Long boleh belajar. Yang kedua ialah Pak Long nak bagi tahu juga kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah. Macam mana kita dapatkan maklumat sejarah? Boleh ke sejarah itu datang sendiri? Kita tidur, kita mimpi. Kita mimpi dekat Sungai Lesung ni ada ini, kita pun pergi. Tak ada pun. Sejarah tak ada datang daripada mimpi. Tak ada sejarah tak boleh datang daripada mimpi. Okey, contohnya paling mudah ialah sini sejarah, kaedah untuk dapatkan maklumat sejarah ada 3. Anak-anak perlu kena ingat ni. Ada 3. Yang pertama lagi kita boleh ambil kaedah dia, mendapat kaedah maklumat daripada arkeologi. Yang kedua kita ambil dari segi lisan, ataupun yang ketiga kita ambil dari segi bertulis. Okey, lisan, ekologi, lisan dan bertulis. Apa maksud ekologi? Dekat kita sini, kita dekat Sungai Lesung kita tak pernah jumpa. Tapi kalau orang negeri Kedah, kalau dia pergi kat Kuala Kedah, dia akan tengok di bawah pokok sawit ada satu bangunan ke yang ada atap, ada tempat tu ternampak ada orang gali-gali, ada orang cari-cari dan sebagainya. Itulah orang mencari bahan-bahan tinggalan orang-orang yang zaman dahulu. Tinggalan zaman dahulu macam-macam lah. Macam Pak Long kata tadi, tembaga lah, bekas lah, manik lah, kulit kerang lah dan sebagainya. Semua artefak ini namakan artefak. Artefak inilah menceritakan tentang kehidupan orang zaman dahulu. Contohnya dekat Kedah ada orang jumpa relau. Relau ni maknanya ialah satu benda yang dibuat dalam proses untuk membuat bahan-bahan besi. Relau dia punya mold dia punya acuan dia paling banyak. Maknanya di Kedah ni adalah kerajaan yang lebih tua daripada kerajaan yang ada di Eropah dan sebagainya. Mereka cukup banyak relau-relau. Jadi ini dinamakan dia arkeologi. Itu juga dekat Lenggong, dekat gua di Lenggong banyak gua dekat Lenggong. Ada gua sapi, ada macam-macam gua. Dekat Lenggong, dekat gua ni ada penempatan. Jadi dalam gua ni ada orang cari gali, dinamakan ada arkeologi. Jadi untuk mendapat maklumat sejarah melalui arkeologi. Itu dia. Itu baru kita dapat maklumat sejarah tentang penempatan manusia dan sebagainya. Yang kedua, boleh juga cara lisan. Lisan maknanya kita tanya melalui perbualan. Kita tanya orang dulu, orang tua dahulu. Contohnya dekat Sungai Lesung kita cari siapa yang paling tua. Siapa paling tua? Contohnya Encik Junik. Kita jumpa Encik Junik, kita tanya. Kita tanya Encik Junik, boleh tak Pak Junik ceritakan tentang asal usul Sungai Lesung? Jadi orang tu tadi, Pak Junik tadi dia akan ceritakan apa itu asal usul Sungai Lesung. Daripada banyak datanya nama Sungai Lesung, dekat mana Sungai Lesung. Yang kita jumpa kat Sungai Lesung, mana ada sungai? Tak ada. Yang ada Sungai Cenderian, Sungai Lesung kita tak jumpa. Jadi kita tahu. Jadi orang dulu dia akan tahu apa cerita di sebalik peristiwa yang ada. Contohnya kita boleh tengok lagi cerita apa? Cerita tentang pembunuhan J.W. Bush. Contohnya di mana? Di Pasir Salak. Okey, bagus, di Pasir Salak. Pasir Salak dekat mana? Kampung Gajah. Okey, dekat Pasir Salak. Siapa pernah pergi dekat Pasir Salak? Okey, bagus. Ada yang pernah pergi.
Kat salah ada kan, dia tulis kan, tempat pembunuhan JWW Bush, kat situ. Jadi kita tanya orang dekat situ, macam mana Bush telah dibunuh. Dia ada cerita-cerita ini melalui lisan. Jadi lisan ni perlulah kita catat dan sebagainya. Ini baru kita dapat kaedah mendapat maklumat sejarah. Ataupun melalui bertulis. Bertulis ni adalah buku. Kita boleh baca buku. Kita boleh mana buku? Contohnya kita naik rumah Kutai. Dekat Pasar Salak dia ada rumah Kutai, nama dia rumah lama. Dekat rumah Kutai tu kita boleh jumpa buku manuskrip lama, kita boleh baca. Macam mana cerita zaman-zaman dahulu, raja-raja dahulu itu namakan bertulis. Ataupun kita pergilah ke muzium negara, muzium negeri. Banyak tentang cerita-cerita berkaitan tentang sejarah. Kita boleh ambil daripada tiga sumber ini untuk dapatkan maklumat sejarah. Okey, anak balon boleh faham? Cuba ulang lagi sekali. Apa kaedahnya? Yang pertama, ekologi. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, bertulis. Itu bahan-bahan bacaan daripada buku dan sebagainya. Dan seterusnya ialah Balon nak bercerita juga pada anak balon ni berkaitan tentang konsep masa dan ruang. Konsep masa dan ruang. Dan yang akhir sekali ialah Balon bercerita tentang sebab dan akibat. Sebab dan akibat konsep masa ni kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi tunggu Pak Long untuk sesi yang seterusnya. Baik, terima kasih anak-anak Pak Long. Selamat belajar, jawab soalan yang dibagi oleh Cikgu Umar. Mudah-mudahan anda berjaya buat yang terbaik untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.